Lakaran Kehidupan bersama hos anda yang berhormat Andan Surah Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton yang menonton TV Makmur pada saat ini, dan kita akan menghidangkan satu rancangan yang dikenali sebagai Lakaran Kehidupan. Rancangan ini adalah merupakan rancangan yang akan mengorek dan juga menelusuri pengalaman kehidupan individu-individu tertentu. Kita akan menjemput tetamu-tetamu ke dalam studio untuk sama-sama berbincang, menyatakan dan juga menceritakan latar belakang serta pengalaman kehidupan masing-masing. Ini adalah merupakan kisah benar kehidupan masyarakat, dan antara tujuan utama lakaran kehidupan ini adalah untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman, mengambil manfaat daripada pengalaman tersebut untuk kita terus memacu kehidupan di masa yang akan datang. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan ini adalah merupakan satu cabaran kepada kita semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah pasti akan mengambil kira kemampuan kita untuk berdepan dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah menyatakan, yang selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada sesiapa yang tidak mampu untuk mengalasnya. Oleh itu, jangan bimbang dengan cabaran dan bebanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecekalan dan istiqamah yang ada dalam diri masing-masing, insya-Allah kita mampu berdepan dan mengatasi cabaran tersebut. Untuk rancangan Lakaran Kehidupan kali ini, kita telah mengundang ke studio seorang usahawan muda yang telah mula menapak di bidang perniagaan. Dan kita telah bersama-sama dan ucapkan terima kasih kepada beliau kerana telah sudi untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak di atas kesudian untuk hadir pada malam ini. Baik, sebagai permulaan, saya bagi peluang kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Nama saudara, tempat tinggal, keluarga dan sebagainya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad atau orang panggil Peza. Peza. Jadi Peza. kalau malam ni saya panggil Peza, kalau hari ini saya panggil Peza, boleh jadi lebih mesra kot? Boleh. Boleh. Okay. Wah. Tempat tinggal saya di Sungai Karang Darat. Okey. Asal saya di Kampung Jabur, Kuantan. Okay. Saya dah berkahwin, ada 4 orang anak. Lepas tu Dulu sekolah di mana tu? dulu sekolah rendah di Jabur, sekolah menengah di Air Putih. Lepas tu tukar ke vocational Kuantan. Lepas pada tu sambung belajar di ILP Pasir Gudang. Lepas tu sambung belajar di Ipoh. Lepas pada tu saya start kerja di kilang, di Gebeng. Belajar dulu di bidang apa tu, Saudara Peza? Masa sambung belajar di ILP, saya ambil kos mekanik industri. ILP Mechanic Industry. Lepas tu di Ipoh mekatronik. Mekatronik. Okay. Lepas tu saya kerja di Gebeng ni, kilang besi, bahagian maintenance. Bahagian maintenance. Berapa lama bekerja tu? Lingkungan dalam 10 tahun gitu. Lama. Bekerja 10 tahun. 10 tahun. Lepas habis belajar, terus bekerja di kilang di kawasan industri Gebeng ini selama 10 tahun. 10 tahun. Selepas tu?
Lepas tu saya start kahwin tu. Start kahwin tu Berapa umur Peza sekarang? sekarang umur saya 39. 39. 39 tahun. Masih muda. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu saya start kahwin dalam umur 26 gitulah. Okey. Lepas tu saya dapat seorang anak. Start daripada tu saya jadi kena buat kerja part time. Okey. Masa tu berkahwin, bekerja dengan syarikat Syarikat kilang di tu lagi. Gebeng, lepas tu buat part time. Ada Buat part time. kerja apa part time? Part time tu saya buat sebagai tukang gunting. Tukang gunting. Tukang gunting. Di mana belajar kemahiran menggunting ni? Saya mula-mula belajar tu dengan adik saya. Oh, okey. Adik saya dia ada kedai dekat Balut ni jugalah. Okey. Lepas tu oleh kerana saya ni starting daripada zero, daripada tak tahu benda, Okey. cara pegang gunting, cara pegang sikat, cara nak layan customer saya tak tahu. Dia hantar saya pergi kursus di Galing. Di Okey. Galing Kuantan, di salon selama sebulan. Dia yang sponsor. Saya belajar, sambil-sambil tu saya pun ada jugalah duduk kat kedai, tengok-tengok dia buat kerja, tengok kawan saya buat kerja, macam Abdul Razak tu semua. Dia support lah saya masa tu Okey. untuk struggle untuk cebur dalam bidang ni. Berapa lama buat dua kerja ni? Kerja industri dekat Gebeng, lepas tu buat part time gunting rambut. Lingkungan dalam setahun ke setahun setengah gitulah. Okey, setahun setengah buat kerja dua kerja. Dua kerja. Setahun setengah. Tidak ganggu kerja masa tu? Rasa ni? Dia ganggu tu tak ganggu, memang ada, tapi kita kena pandai-pandai atur masa kita. Okey. Waktu kita overtime dah tak ada. Mana pukul 5 balik, mandi-mandi dekat tempat kerja tu terus, masuk kedai terus. Terus buat kerja Terus part buat time. kerja sampai Selalunya malam. sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 lah. Start daripada pukul 6 lah. Pukul 6 Pukul 6 petang sampai sampai pukul pukul 10 10 malam. Kerja kilang start Pukul 8 pagi 8 pagi. sampai pukul 5. Maksudnya dalam tempoh usia pada masa tu 26-27 tahun tu buat kerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Buat kerja masa Buat kerja macam tu. Buat dua kerja. Kemudian apa yang menyebabkan Peza bertekad untuk berhenti kerja dan terus buat kerja sendiri ni? Saya bertekad masa tu nak ubah lah saya punya ekonomi masa tu. Buat dua kerja pun badan makin penat. Jadi saya kena pilih salah satu. Jadi saya pilih bidang perniagaan gunting rambut ni. Slow-slow saya buat full time dalam masa 2 tahun ke 3 tahun jugalah. Buat full time kerja bawah adik saya. Lepas itu saya dari situlah saya cari customer semua. Lepas tu saya cuba, lepas pada tu saya cuba buka sendiri dengan Razak 2 orang di satu tempat lain lah, di sekitar Balut juga. Buka masa tu yang masa tu lah sedih. Okey. Masa tu masa nak buka mula-mula tu sampai bergadai lah katakan. Mana yang ada tu pinjam sana sini. Berapa modal permulaan masa mula buka perniagaan ni? Lebih kurang dalam 20 ke 25 ribu macam tu lah. Apa yang menyebabkan kos dia terlalu tinggi sampai 20,000? Dia sewa. Sewa. Satu sewa kita kena bayar sampai 3 bulan. Paling banyak 3 bulan, 2 bulan ke 3 bulan itulah. Lepas tu BAP kena settle. Lepas tu kita nak set up barang-barang dalam tu tak murah juga. Barang-barang dalam tu. Satu kursi lebih kurang dalam 1,000. Barang-barang dia untuk seorang tu lebih kurang dalam 1,000. Basic.
Yang basic saja Ya. untuk permulaan. Maknanya untuk nak buka kedai gunting ni, basic peralatan dia saja satu tempat tu 1,000 paling kurang. Lebih. Lebih pada Ha. 1,000 Macam basic peralatan mesin, gunting, hair dryer, Kursi macam-macam dia. kursi dia. Kursi dia lain. Kursi dia kat 1,000 dah. Kursi saja 1,000. Kursi gunting tu dah 1,000. Barang-barang dia hampir-hampir 1,000 jugalah. Macam gunting mesin tu semualah. Nak complete dia. Apa nama kedai gunting? Ini boleh bagi peluang Peza untuk promosi sikit ni. Apa nama kedai gunting yang dibuka di kawasan Balok ni? Kedai gunting saya nama 2J Barbershop ataupun 2J Hairstyle. Dia dua nama tu sama je sebenarnya. Boleh pakai belaka. Apa makna 2J tu? 2J ni permulaan saya dengan Jack ni. Razak Abdul Razak bin Ismail ni nama dia, orang panggil dia Jack. J. Oh, J. Saya ni masa kat kilang tu orang panggil Ja pun boleh. J tu dua. Oh, maknanya Dua 2J J. ni nama perkongsian. Perkongsian. Dua anak muda. Razak dengan Faizal. Faizal. Dia panggil Jak Jak dengan Jak. Ja. Betul Pun lah. boleh. Dia punya apa orang kata, orang kampung sini gelaran untuk Razak panggil Jak. Jak. Faizal panggil Jak. Ja. Betul tu. Baik. Selalunya bila anak muda mula menceburi perniagaan, terutama sekali bila berkonsepkan perkongsian, banyak kita dengar masalah. Tak boleh nak bersefahaman dengan baik dan sebagainya. Ada tak benda ni berlaku pada Peza dan juga 2J hairstyle ni? Benda ni bagi saya ada berlaku. Okey. YB. Tapi Razak ni dia macam abang lah saya. Dalam bidang ni dia macam abang. Saya pun anggap dia abang. Dia pun anggap saya adik dia. Jadi tolak ansur. Okey. Kalau saya kurang, dia tambah. Kalau saya salah, dia tegur. Begitu juga dia. Tapi banyak dia lah nasihat saya. Okey. Saya ni, yelah. Kadang-kadang melencong jauh juga tu. Dia yang tarik semula bagi ikut landasan gitulah. Dalam erti kata lain, persefahaman ini perlu ada dan juga perlu sentiasa dipupuk. Betul. Supaya apa saja yang kita buat dapat berjalan dengan baik seperti mana dirancang. Okey, baik Peza. Bila saja mula buka kedai gunting sendiri ni, 2J hairstyle ni dan sebagainya, apa perkara pertama yang ada dalam kepala Peza ni bila mula berniaga ni? Saya berniaga dalam ni, mula-mula dalam kepala saya nak tolong orang. Okay. Tolong orang. Sebab kos gunting masa tu, nak kata mahal tak mahal sangat, tapi susah mencari. Okey. Susah mencari. Lepas tu, orang Melayu kita tak ada masa tu. Orang Melayu kita tak ada. Dia akan lawan dengan India. Okey. Akan lawan dengan Thailand. Orang Melayu kita tak ada masa saya buka tu. Okey. Lepas tu sebab tu harga pun taklah tinggi sangat masa tu. Saya macam campur nak bersedekah je lah. Okey. Alhamdulillah. Mana boleh tu kita diskaun tu kita diskaun lah. Payah nak jumpa anak muda mula berniaga ni menggunakan konsep kebajikan dan sedekah ni. Sebab itu mungkin keberkatan Allah bagi kepada niat yang baik kepada kita semualah. Baik. Konsep perniagaan tu bagaimana? Berapa dari segi pekerja, dari segi jadual, tugasan dan sebagainya? Macam mana disusun dan diatur supaya nampak kemas perjalanan perniagaan? Saya ada kru saya saja ada 7 orang. 7 orang. Okey. Termasuk saya dengan Jack total 9. Okey. 9 orang. Kursi yang saya ada sekarang 8. 8. Jadi setiap satu kursi tu ada tuan dia. Ada tuan dia. 8 orang tu. Lepas tu yang seorang tu kita panggil backup. Part time backup. Tapi yang 8 ni setiap satu hari dalam seminggu mesti ada cuti satu hari. Dia ambil. Jadi yang backup ni yang akan tolong ni, yang akan duduk tempat dia. Maknanya 7 hari tu
mesti ada seorang tak datang. Jadi dia akan ada backup. Kita yang ada 8 kursi ni pun belum tentu boleh full 7 hari seminggu. Jadi yang 8 kursi ni mungkin seorang dah off, seorang lagi mungkin ada urusan lain. Jadi alhamdulillah setakat tu. Waktu beroperasi dia dalam pukul 9.30 pagi, insya-Allah. Kalau tak ada urusan lain, insya-Allah ada dah pukul 9.30 tu dah ada. Sampai pukul 10. Waktu dia pukul 9.30 tu, insya-Allah saya ataupun ada kru saya, Adi akan datang buka kedai. Lepas tu kita sistem macam shift waktu lah. Okey. Macam saya buka 9.30. Lepas tu Abdul Razak akan datang pukul 10. Lepas tu Along akan datang pukul 10 ataupun 10.30. Okey. Kita orang akan kerja 4 orang ni dulu sampai dalam pukul 12. Dalam pukul 12 ada budak-budak lain akan datang 12, 1. Akan ada masuk 2 orang ataupun 3 orang akan backup. Sebab kita 4 orang ni akan break akan break. Okey. Ambil anak sekolah semua. Waktu tu. Pukul 9.30 tutup sampai pukul Pukul 9.30 tak ada tutup. malam tutup sampai pukul 10 malam. 10 malam. 10 malam insya-Allah. Berapa bayaran biasanya yang kalau tak keberatan berkongsi diberikan kepada tukang gunting yang ada ni? Kita bayaran tu kita buat berdasarkan komisen. Kita bagi komisen kat dia orang. Sebab kita pun tak nak bebankan dia orang. Kita pun tak nak bebankan kita kan. So, jadi senang. Dua-dua senang. Maknanya kalau dia gunting ramai pada hari itu dia akan dapat lebih. Ya, dia akan betul. Lebih. Maknanya sekarang ni kita bagi juga tanggungjawab dia supaya dia sendiri usaha. Rajin sikit dan sebagainya. Kat situ kita boleh didik pun dia. Kita didik dia supaya jujur. Rajin. Dia ada belaka kat situ. Alhamdulillah sampai setakat ni nampak cemerlang lah semua. Payah nak dapat bekerja cemerlang semua. Saya boleh puji lah kru-kru saya tu. Baik. Buat daripada mula sampai ke hari ini, apa orang kata pengajaran ataupun pelajaran yang Peza boleh kongsi bagi orang yang nak memulakan bidang yang sama di sini? Benda ni macam mana nak cakap? Dia bermula dengan minat. Pertama mesti ada minat. Sebab waktu kita nak belajar mula-mula tu, situ dia akan makan masa, makan duit, makan banyak lah. Untuk permulaan tu. Waktu kita nak ambil tu, kita nak maintain balik tu susah. Jadi macam mana nak khabar? Perkara pertama mesti ada minat yang mendalam terhadap bidang ini. Betul. Selain daripada tu, ada lagi perkara yang kita rasa kalau kita nak, ada orang lah cuba nak apa yang Peza buat ni, nak buat juga, apa yang perlu ada pada dia? Minat. Berani untuk gagal. Berani untuk ni, sikap berani untuk mencuba, berani mengambil risiko. Dia berani. Baik. Kalau dia tak berani tu susah juga dia nak ke depan. Baik. Kita berhenti rehat sebentar dan kita akan tayangkan dan tontonkan kepada semua para penonton kedai dan juga aktiviti yang dilakukan di tempat saudara Peza ini. Sila. Lakaran kehidupanmu tertulis kini
kita terlibat dengan Kementerian Pendidikan, kita ada budak PIMA, kita ada budak OK, kita ada peralihan Navy, kita ada pelajar kita yang sukses daripada zero, pelajar yang down, yang kalau dari segi pelajar memang dia tak boleh lagi besar yang kabur. Jadi budak ni kita kena bagi satu ilmu lain. Para penonton, masih lagi bersama dengan saya, Andan Surah Rabu, melalui TV Makmur dalam rancangan Lakaran Kehidupan. Sebentar tadi telah ditayangkan BT bagaimana keadaan dan suasana dalam 2J barber ataupun 2J hairstyle. Dan kita telah berbicara bersama dengan saudara Peza tentang pengalaman beliau semasa memulakan perniagaan ini. Kemudian kita nak sambung sedikit selepas ini masih lagi bersama saudara Peza, menceritakan tentang perancangan masa depan, harapan beliau dan apakah yang boleh dibantu kepada masyarakat setempat, begitu juga apakah yang perlu kita bantu beliau untuk terus bersama. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Peza kerana masih lagi dapat hadir ke studio bersama dengan kita dalam segmen seterusnya. Baik, saya tadi kita dah dengar cerita bagaimana saudara Peza dengan rakannya memulakan perniagaan hampir 10 tahun yang lepas. Sehinggalah ke hari ini berada dalam keadaan yang agak selesa dan lebih baik berbandingkan 10 tahun yang lepas. Jadi apakah kejayaan yang telah dikecapi oleh 2J hairstyle ini sepanjang 10 tahun yang lalu? Kalau boleh kongsi sedikit. Kejayaan tu apa ya? Benda yang kita berjaya. Apa yang rasa satu kebanggaan lah dengan 2J hairstyle ni? Apa yang kita rasa boleh kita banggakan bersama? Yang bangga saya dapat ajar budak-budak kita sendiri, budak-budak Melayu kita. Daripada macam saya dulu zero, tak tahu benda satu dalam bidang ni, sampai ke boleh tinggal lah buat kerja. Mana boleh lepaskan keadaan? Boleh lepas kalau kita orang tak ada pun. Yang geng-geng lama tak ada, boleh lepas lah dia buat kerja. Sebab kita orang pun ada pernah buat satu program join dengan sekolah menengah pelabuhan. Dipanggil program PIMA. Kita ambil budak yang berminat. Dari situ kita dah interview dia. Yang berminat saja. Supaya duduk dengan kita lah. Kita ajar sampai pandai. Alhamdulillah. Ada seorang dia, Afifi tu. Pandai. Alhamdulillah dah. Lepas tu yang akan datang ni, insyaAllah awal tahun depan ada 2 orang Navy nak buat kursus peralihan dengan kita selama 6 bulan. Kursus peralihan yang tentera laut ini yang nak pencen, dia akan belajar sebelum dia pencen. Betul. Maknanya kursus peralihan ini 2J pun akan ajar. Mereka nak bersara. Dulu pun kita dah ada seorang Navy buat peralihan macam ni. Alhamdulillah berjayalah. Bagi saya tengok dia berjaya, sukses. Dia buka kedai sendiri? Dia buka kedai sendiri. Itu yang kita nak sebenarnya. Ya, betul. Orang kita sendiri datang belajar dengan kita. Dia keluar daripada kita ni, dia buka satu perniagaan, kedai gunting dia sendiri. Atas nama dia sendiri. Baik. Ada tak dalam perancangan dekat 2J ini untuk buka lebih banyak cawangan atau buka, orang kata sekarang ni dia panggil apa, franchise ke, ataupun apa sahaja perancangan untuk mengembangkan perniagaan ini untuk tempoh 5 ataupun 10 tahun daripada sekarang? Ada rancangan tu, tapi minta apa, galakan lah daripada YB ke, dapat bantuan ke, pertolongan daripada YB untuk kita orang buka cawangan 2-3 lagi ke dalam daerah Kuantan ni. Semua nak bagi saing-saing dengan
orang luar ni lah. Betul. Sebab Ha. bila kita tengok apa yang berlaku dalam perniagaan yang sama, perniagaan gunting rambut ini, di kebanyakannya apa yang kita tengok, mereka buka banyak kedai, banyak outlet mereka. Mungkin berdasarkan itu dia dapat volume, dapat jumlah orang yang akan Betul. pergi lebih ramai. Mungkin saudara Peza boleh orang kata gunakan konsep yang sama. Cuma soal untuk nak mendapatkan bantuan dari sudut modal dan sebagainya, kita ada banyak sebenarnya. Kalau saudara Peza boleh tengok di dalam tabung usahawan, MARA sendiri pun ada banyak peluang yang dibuka untuk usahawan IKS ini, kecil dan sederhana ini. Tekun sendiri pun ada. InsyaAllah kalau sekiranya ni saya boleh buka sedikit ruang saudara Peza dan juga rakan Kalau ada. untuk kita nak tengok bagaimana nak kembangkan perniagaan inilah. Sebab saya rasa memang masa yang paling baik selepas 10 tahun untuk kita rancang apa yang kita nak buat 10 tahun akan datang. 10 tahun dah lepas, 10 tahun yang akan datang ni apa yang kita nak buat supaya kita ada perkembangan lah. Memang apa yang saudara Peza dan rakan-rakan lakukan hari ini adalah merupakan satu permulaan yang sangat baik, perancangan yang baik, cuma perlu disusun supaya dia jadi lebih teratur dan boleh dilaksanakan dengan baik dan berkesan sampai objektif. InsyaAllah. Saya percaya kalau dengan minat, dengan keyakinan dan juga kesungguhan yang ada pada saudara Peza ni, banyak pihak yang akan membantu. Jadi kita rasa tak perlu tak perlu rasa bimbang. Saya rasa banyak pihak yang akan menyokong, terutama sekali usahawan muda berpotensi besar ini. Baik. Selain daripada perancangan untuk nak buka cawangan dan sebagainya, apa cabaran yang rasa saudara Peza nampak akan lalui pada masa sekarang? Pada masa sekarang, cabaran dia Saingan dia alhamdulillah saya tak saingan dia tak ada masalah sebab pesaing kita pun okey lah. Okey. Bersaing dengan baik lah Bersaing maksudnya. dengan alhamdulillah, bersaing dengan baik. Dia orang pun baik. Okey. Ada benda tak kena pun dia orang tegur. Okey. Yang tu je lah. Cuma akan datang kalau nak buka cawangan tu, kita orang kena mencari lagi tu. Bakat-bakat muda tu. Target-target je orang muda lah. Okey. Memang sekarang ni kalau kita tengok suasana yang ada pada masa ini, usahawan muda ini perlukan sokongan, perlukan orang kata sokongan, nasihat, panduan daripada semua pihak. Betul. Dan saya rasa saudara Peza juga ada peranan untuk nak bawa bersama-sama dengan saudara Peza dengan rakan-rakan lain, anak-anak muda ni. Betul. Kalau kita tengok anak-anak muda ni kadang-kadang dia ada minat tapi tidak tahu mana nak pergi. Jadi kalau boleh kita dapatkan satu kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara usahawan seperti Peza ini dan juga belia ataupun anak-anak muda sekarang ini, dia akan beri satu orang kata model atau contoh yang baik kepada masyarakat lah. Saya nampak bagi saya bila saya pergi dan saya tengok kepada saudara Peza, rakan-rakan yang usahakan perniagaan sebegini, pujian perlu kita beri kerana semangat yang tinggi dan sebagainya. Panduan perlu kita beri supaya boleh maju. Dan dalam masa yang sama, bantuan kepada masyarakat setempat ni juga perlu ada. InsyaAllah. Supaya kita sama-sama bina masyarakat ini, antara benda utama adalah kita Allah bagi ruang begini, kita kena beri juga kepada orang ruang yang sama. Allah uji kita macam-macam. Jadi sebab tu kita kena faham, kita kena ingat benda tu. Dan saya yakin saudara Peza boleh buat benda tu. Baik. Selain daripada harapan dan juga cabaran yang bakal kita hadapi nanti, ada tak perkara-perkara lain dalam perancangan Peza dan rakan-rakan untuk mempelbagaikan perniagaan ni? Allah.
Pelbagaikan perniagaan tu belum lagi lah kot. Belum ada Belum lagi lagi. ya. Cuma sampingan-sampingan yang kecil-kecil tu macam dalam bidang kita lagi lah. Maknanya masih lagi Masih berkaitan berkaitan dengan rambut lagi lah. rambut ni lah. Rambut lagi. Contohnya. Contohnya minyak rambut. Kan Okay. itu. Lepas tu perfume gitu. Okey. Yang berkaitan dengan Berkaitan fashion dan dengan rambut fashion. lah. Okey. Kadang-kadang kalau orang minta kita beli mesin, kita boleh dapat dengan harga murah sikit. Oh, Taklah ya. murah juga, mana Ya. boleh lah sikit. Okey, okey. Pada contoh YBG beli dapat Ah. 300.5. Kita beli dapat 330. Macam tu je lah. Saya beli Boleh. saya beli RM60. Tapi kita boleh tak pakai yang tu, kita kena pakai yang Kedai gunting betul lah. Yang mahal Satu yang biasanya harga dia berapa tu? Yang apa ni, mesin? kalau yang paling murah tu 330. Paling murah Paling murah 330. 330. 1000 lebih ada. Mesin saja. Yang ada wire, tak ada wire. Dia ada setiap satu mesin tu dia ada fungsi dia. Okey. Dia ada kegunaan dia sendiri. Jadi saudara Feza, selain daripada benda yang biasa kita buat ni, dia ada juga perkembangan teknologi tentang gunting rambut ni. Ada. Maknanya kalau dulu pakai mesin Ketam. lain ketam lah. Sekarang ni dah pakai ni. Sekarang ni ada pula yang tanpa wayar, wireless pula kan. Wireless. Adakah 2J ni juga mengikuti perkembangan ini dan bersama dalam perkembangan teknologi ni? 2J alhamdulillah ikut juga teknologi dia. Cuma kita teknik belajar cara gunting dia tahun ke tahun tu dia teknik dia lain-lain. Okey. Dia pattern rambut tu jadi lain-lain. Okey. Untuk satu pattern tu akan bertahan dalam 2 tahun, 3 tahun. Kita akan belajar yang tu. Lepas pada tu kita akan upgrade kita punya knowledge. Kita situ kita belajar dengan tengok kawan-kawan barber yang ada sekeliling kita ni lah. Okey. Dia orang akan bagi tahu gini-gini cara dia. Dari itu kita belajar, tengok YouTube semua. Maknanya sekarang ni selain daripada cabaran tukang gunting ni bukan mudah sebenarnya kalau nak ikutkan peredaran fashion rambut macam-macam. Dulu rambut macam rambut saya ni, rambut lama dah ni. Style lama lah, mudah sangat lah kan. Tapi sekarang ni saya tengok anak-anak muda ni dengan macam-macam style tu. Macam mana Feza dengan 2J ni mengikuti perkembangan ini dan belajar untuk nak ikut kehendak semasa tu? Kita barber-barber, bila barber-barber lain bagi tahu, kita ada satu teknik rambut baru. Okey. Dia akan bagi tahu kita, situ kita belajar sama-sama. Kita akan ajar, kita tanya dia, kita bincang macam bincang Okey. bincang kedai kopi macam mana. Lepas tu kita tengok YouTube. Maksudnya ada network, ada kerjasama antara tukang gunting barber ni semua. Ada Alhamdulillah ada. Orang ni. Okey. Ada persatuan barber ke yang ditubuhkan di kawasan kita ni, ada ke tak ada? Persatuan tak Tak ada Tak ada. Cuma ada, kita kontak gitulah sebab kita Melayu tak ramai sebenarnya. Ya. Yang sama dengan kita ni. Yang kontak dengan kita pun tak ramai. Cuma kita boleh tahu. Tak ada hasrat nak buat persatuan ke koperasi ke, sebab bila dah ada 2-3 ni, ada tak hasrat begitu? Barber ni ada berbincang untuk nak tubuh. Yang tubuh persatuan tu tak ada lagi lah. Tak ada lagi Tak ada lagi setakat ni. Tapi kalau saya cadangkan supaya untuk nak memudahkan berhubung, di samping itu boleh orang kata bertukar-tukar pandangan dan boleh mewakili barber-barber ni sekiranya ada isu atau perkara tu lebih mudah melalui persatuan. Betul. Jadi kalau saya rasa salah satu daripada mungkin benda yang perlu saudara Feza fikirkan adalah untuk tubuhkan satu persatuan antara tukang kedai-kedai gunting ni, supaya satu, kita boleh selaraskan dari segi charge, kadar harga. Yang kedua, kalau ada keperluan untuk bantuan antara kedai-kedai gunting ni. Yang ketiga, mungkin dari segi barangan, kita boleh ada barang baru, semua orang boleh kongsi dengan beli dengan harga lebih murah. Boleh. Ataupun boleh buka kilang kedai minyak rambut bersama melalui persatuan. Semua-semua kita jual bersama. Itu antara idea yang saya rasa
kita lontarkan di sini supaya saudara Peza mungkin boleh berfikir bersama dengan kawan-kawan bagaimana untuk nak mengembangkan lagi usaha kita di dalam nak memperbaiki dan menambah baik perkara tersebut. Baik, selain itu soalan saya yang seterusnya adalah bila kita kata tukang gunting sekarang ini, adakah saudara Peza melihat ini akan kekal dalam tempoh masa yang panjang? Tukang gunting rambut ini, keperluan dia, permintaan dia dalam masyarakat masa depan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu teknologi terkini ni dia boleh menyebabkan kadang-kadang orang tak perlu dah kita. Jadi adakah kedai gunting ini akan berdaya tahan untuk jangka masa panjang? Dapat saya insya-Allah untuk 10 tahun, 15 tahun akan datang, barber ni diperlukan lagi lah. Masih diperlukan. Diperlukan lagi. Betul. Sebab kalau nak kata dia pakai mesin tu, payah. Silap-silap cabut lagi kita. Saya pernah cuba buat gunting ni tapi tak boleh. Memang tak boleh. Dia mesti ada orang tukang gunting. Barber sendiri pun nak kata yang betul-betul boleh gunting rambut dia sendiri, boleh kira lah. Boleh kira dengan jari lah. Kalau macam saudara Peza boleh gunting rambut sendiri? tak boleh. Tak boleh Mesti Jak tolong gunting kan? Razak tolong gunting kan? Razak, Adi, tolong geng-geng gunting ni kan? lah. Kawan-kawan ni lah yang boleh gunting. Dia macam doktor jugalah lebih kurang. betul. Doktor sakit pun kena jumpa doktor juga. Dia tukang gunting. Untuk tepi tu, kalau kita potong tepi tu boleh je sebenarnya. Tapi belakang ni jadi macam cakor ayam lah lagi ni. Maksudnya perkhidmatan gunting rambut ini adalah merupakan satu perniagaan yang boleh berdaya tahan untuk jangka masa panjang. Kerana ini keperluan. Pandangan saya tu. Ya. Saya rasa pun Saya nampak betul. macam tu. Sebab rambut sentiasa panjang. Betul. Dia bukan Dia kecuali tak nak berhenti-berhenti dia. kecuali dia macam saya ni makin terang tu adalah kan. Itu mungkin tak perlu gunting rambut. Tapi kalau orang muda, anak muda, dia memang sentiasa perlukan tukang gunting. Betul. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada 2J supaya kita dapat terus berkembang dan dapat meneruskan aspirasi ataupun kehendak serta hasrat 2J untuk nak jadi satu usahawan, jadi satu usahawan yang berjaya dan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat setempat. Saya nak pergi kepada segmen yang terakhir. Segmen terakhir ni saya bagi peluang pula kepada Peza untuk cakap apa saja yang Peza rasa ada dalam kepala pasal 2J, pasal keadaan apa sekarang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kalau ada, saya buka ruang kalau nak tanya saya apa saja soalan. Ini last ni, soalan pada saya ni kira terakhir. Saya akan cuba jawab. Soalan tak kisah pasal personal ke pasal apa pun boleh. Saya bagi ruang untuk saudara Peza pula bertanya soalan. Okey. Jadi sebelum saudara Peza bertanyakan soalan tersebut, kita berhenti sekejap, seketika untuk tenangkan saudara Peza tu sendiri. TV Makmur. tvmakmur.com, sebuah saluran TV atas talian yang dijayakan oleh sekumpulan sukarelawan yang komited. Antara aktiviti TV Makmur adalah membuat siaran langsung majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib, kuliah duha, forum, ceramah dan bermacam majlis yang memerlukan khidmat siaran langsung. TV Makmur adalah platform penyiaran yang tidak berorientasikan keuntungan, maka kami memerlukan sokongan dan sumbangan anda untuk meneruskan operasi kami. Salurkan sumbangan anda ke laman web dana.tvmakmur.com atau terus ke akaun Maybank 556020066810. Terima kasih kerana membantu. Semoga Allah mengganjari anda dengan sebaik-baik balasan.
Kita kembali sekali lagi di dalam rancangan Lakaran Kehidupan yang dibawakan melalui TV Makmur. Sebentar tadi kita telah berbicara bersama dengan Saudara Peza tentang kehidupan, tentang harapan, cabaran yang beliau hadapi di dalam perniagaan beliau hari ini. Dan di akhir siri kali ini, saya beri ruang kepada Saudara Peza untuk menyatakan apa harapan beliau, hasrat beliau, dan seterusnya saya bagi peluang kepada Saudara Peza untuk bertanyakan saya apa sahaja soalan yang ada di dalam benak kepala, dalam hati dan sebagainya. Peluang akhir untuk saya bagi kepada Saudara Peza untuk bertanya sebelum kita mengakhiri rancangan kita ini. Sedia? Sila Saudara Peza. Harapan dan hasrat saya tu supaya dapat kekal lama lagi lah dalam bidang ni, dan orang-orang Melayu kita ni dapat bangkit sekali lah InsyaAllah. dalam bidang perniagaan ni. Ya. Tak kira lah bidang apa pun, perniagaan apa pun. Lepas tu je lah, Okey. kekal sampai 10-20 tahun lagi ke, Okey. insyaAllah. Soalan untuk saya? Betul. Soalan. Soalan pertama, tak apa biar. Ada berapa soalan? Soalan pertama. Satu je, Okey, satu baik. ke dua Okey, gitu baik. lah. Okey. Soalan pertama nak tanya pasal nama YB tu. Oh, nama. Minta maaf lah ya. Tak ada masalah. Okey. Kenapa dia panggil Andan Surah Rabu tu? Okey. Lepas tu soalan kedua tu bantuan-bantuan tu lah. Okey. Minta YB tolong-tolong je lah. Usahakan mana yang patut ya. Baik. Soalan Baik. Okey. Soalan cepu mas ni bagi pada saya. Nama saya tu sebenarnya saya pun sendiri pernah bertanya dengan arwah ayah saya daripada mana dia dapat idea bagi nama ni. Tapi dia senyum dia. Bila saya tanya tu dia tak boleh nak jawab. Cuma saya cuba selidiki dengan arwah mak saya apa semua tu. Memang orang kata dulu masa ayah saya muda-muda ni banyak pengaruh daripada Indonesia. Banyak pengaruh Indonesia daripada dalam corak dia berfikir dan corak dia itulah, daripada apa yang saya tengok dan saya tanya. Sebab bukan keturunan Jawa kan? mak saya Jawa. Mak saya Jawa tapi tidaklah ada pengaruh Jawa tu. Tapi ayah saya ni dia mungkin masa tu minat dengan Indonesia ni punya orang kata apa, budaya. Sebab datang daripada Minangkabau, sebab saya lahir di Negeri Sembilan apa semua tu. Dia ada kaitan dengan Majapahit dia dan sebagainya. Jadi adik-beradik saya pun yang peliknya, tapi yang lain-lain macam perempuan dia ada Dewi dia ada Sari dia, Ujung dan semualah. Jadi maknanya pengaruh Indonesia punya budaya tu ada dengan masa arwah ayah saya ni lah. Itu antara benda yang saya rasa antara nama saya ni. Tapi memang kalau saya cari nama Andan Surah ni memang orang tak jumpa. Saya tanya juga 2-3 orang, tak ada lagi. Memang susah nak ingat, susah nak hafal, tapi bila dah ingat dia susah nak lupa. Ya. Betul. Itu istimewanya nama saya ni lah. Tapi saya pun sendiri jumpa kawan saya 40 tahun tak jumpa, sekolah rendah. Bila sebut namanya dia ingat. Oh ni sekolah ni dulu. Dia ingat. Walaupun tak kenal, tak cam, tapi dia masih beringat. Baik. Itu antara apa yang saya boleh kongsi pasal nama saya lah. Tak ada apa yang special sangat. Cuma nama tu dah peliknya. Soal bantuan yang Saudara Peza sebutkan tadi, insyaAllah saya memang sentiasa melihat peluang-peluang yang boleh saya bantu kepada semua orang, termasuklah usahawan ini. Alhamdulillah hari ini diberi peluang untuk saya boleh nampak banyak ruang sebenarnya yang kita boleh terokai bersama, dengan syarat usahawan ini boleh tunjukkan yang dia tu memang ada keinginan usaha yang besar dan boleh nampak ada potensi untuk maju. InsyaAllah saya akan cuba. Boleh datang, bawalah jumpa rakan-rakan yang lain kalau ada siapa yang perlukan bantuan dan sebagainya dari sudut khidmat nasihat. Saya mungkin tak boleh nak bantu direct, tapi saya boleh beri laluan sebagai pemudah cara bagaimana untuk nak dapatkan sokongan daripada agensi ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi saya ucap terima kasih
Saudara Peza di atas kesudian hadir bersama dengan kita pada malam ini dalam rancangan Lakaran Kehidupan di studio ini. Terima kasih kerana sudi berkongsikan pandangan, pengalaman dan ianya sangat bermakna kepada para penonton terutama sekali. Saya harap dengan perkongsian yang diutarakan oleh saudara Peza tadi, para penonton dapat sedikit sebanyak menyelami dan juga menelusuri kehidupan beliau dan juga rakan-rakan yang seangkatan dengan beliau. Bukan mudah untuk berada dalam keadaan beliau pada hari ini, namun dengan keinginan, semangat dan keyakinan yang tinggi dalam jiwa anak muda ini, maka beliau berada dalam keadaan dan tahap pada hari ini. Dan kita harap, kita doakan beliau dan rakan-rakan beliau seangkatan dengannya dalam berusaha untuk nak meningkatkan kehidupan diri dan keluarga serta masyarakat, diberkati dan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, sekian sahaja siri kali ini dalam Lakaran Kehidupan melalui TV Makmur. Saya harap para penonton dapat meneruskan mengikuti siaran ini di segmen atau di siri yang akan datang. InsyaAllah, untuk siri yang akan datang, kita akan undang individu lain yang juga datang daripada latar belakang yang pelbagai seperti mana yang saya sebutkan. Kemungkinan kita akan mungkin kita akan panggil pemandu lori untuk kita menyelami pengalaman kehidupan mereka dan bagaimana mereka meneruskan cabaran menguasai kehidupan ini melalui cabaran-cabaran yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap daripada kita, Allah akan beri cabaran. Setiap daripada kita akan menempuh pelbagai halangan. Namun, bagaimana kita mengatasi halangan dan cabaran tersebut adalah satu perkara yang sukar untuk kita nak dapati di mana-mana sekolah ataupun universiti. Hanya kita yang mampu untuk mengatasinya. Sekali lagi, terima kasih kepada para penonton. Semoga kita dapat bertemu di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.